Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muat Yang Pertua, Ahli Majlis Musyarakat Negeri, Ahli Yang Berhormat, Pegawai Kerajaan, teman-teman sekalian. Pertama, saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Yang Pertua dan telah memberi peluang kepada saya untuk sama membahaskan ucapan belanjawan bajet atau bajet bagi tahun 2021 oleh Berhormat Datuk Menteri Besar. Dan saya mengucapkan tahniah dan keadaan COVID yang melanda negara kita dan negeri kita. Kita dapat bermesyuarat walaupun asalnya 3 hari, 4 hari, dikurang pada 2 hari, kemudian tambah sehari-hari jadi 3 hari. Terima kasih Tuan Pertua. Dan saya cuba ingin menyentuh beberapa perkara. Yang pertama, saya mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Terengganu yang telah menyediakan peruntukan bantuan one-off kepada golongan B40 kepada seramai 48,500 ketua isi rumah dengan pemberian sebanyak RM200 setiap sekeluarga melibatkan kos 9.7 juta. Tapi saya ingin nyatakan bahawa sebenarnya peruntukan ini terlalu kecil, iaitu melibatkan 48,000 dibagi dengan 32 don, lebih kurang 1,515 orang. Kerana kita semua bagi satu don. Dan saya percaya bahawa pada 2018-2019 Kerajaan Negeri tidak memberikan bantuan dana raya atau bantuan lain kepada rakyat Terengganu. Sepatutnya kita offset 2018, 2019, 2020. Kalau dulu BN bagi 300, patutnya Kerajaan Negeri beri 900 sekaligus. Kerana apatah lagi, dulu kita tak susah sangat macam sekarang. Dalam COVID-19 ini rakyat terlalu susah dan menderita. Apapun, kita percaya bahawa Kerajaan Negeri boleh memberikan lebih besar, sekurang-kurangnya dengan RM900 kepada ketua isi rumah dan jumlah ditambah kepada angka lebih besar. Kerana kita tahu dulu pernah kita bagi antara RM300 hingga RM450 dan hari ini RM200 dan remaja langsung tidak diberikan. Saya harap kita fikirkan semula perkara ini kerana saya meneliti bahawa berdasarkan bajet 2020, didapati bahawa masih banyak wang berbaki tidak digunakan atau tidak dibelanjakan oleh Kerajaan Negeri akibat COVID-19 ini. Pertama, sebagai contoh, program pembangunan insan, pendidikan dan kursus-kursus berjumlah 20 juta dalam bajet 2020, saya yakin dan percaya yang tak dapat dilaksanakan pada tahun ini. Yang kedua, program Liga Sukan Utama dan Masa berjumlah 4.5 juta seluruh Terengganu, termasuk juga allowance dalam sektor pelancongan berjumlah 4 juta yang juga saya rasa tidak dapat dibelanjakan dan tidak habiskan bagi tahun 2020. Ketiga, program komuniti seperti kahwin perdana, program PEKA, program untuk warga emas, program perpaduan dan sebagainya berjumlah 2.5 juta juga tidak dapat dibelanjakan kerana masalah SOP pandemik COVID-19. Yang keempat, aktiviti pengaitan agama, himpunan dakwah, ceramah perdana, program Madinah Ramadan dan sebagainya berjumlah 4.6 juta juga sebahagian besarnya mungkin tidak dibelanjakan, terus tidak dibelanjakan. Kesemua ini melibatkan kos sebanyak 35.5 juta yang disediakan pada 2020. Jadi pengagihan RM200 tadi melibatkan 9.7 juta. Kalau digabungkan kedua-dua ini, saya rasa insya-Allah rakyat Terengganu mampu mendapat RM900 seorang. Apatah lagi tahapan di pilihan raya. Kurang-kurangnya boleh tahan sikit. MN ini dapat peruntukan banyak untuk rakyat. Selain itu, Datuk Yang Pertua, kita percaya bahawa kita mengharapkan golongan belia juga dapat dipertimbangkan balik menurut siapa juga peruntuk yang sedia ada dalam bajet ini untuk diagihkan kepada golongan remaja atau belia yang dulu pernah Kerajaan BN berikan sebanyak RM200 setiap orang. Yang kedua, saya merujuk pada inisiatif Pegada Penjawat Awam sebanyak RM800. Saya harap kalau boleh berilah sahabat RM1,000. Orang figure molek lalu dah, Pok. RM200 kita buat. Saya kata tadi lah, peruntukan nak belanja 30 juta lebih ni. Di samping itu, saya berharap sepatutnya
Kerajaan dari segi pengambilan batu awan dibagi dua kategori. Iaitu satu lagi dikaskan pada kategori golongan bawahan, pekerjaan, buruh dan sebagainya. Kerana golongan inilah yang paling terkesan akibat COVID-19. Kerana mereka tidak ada lagi kerja-kerja lebih masa dan sebagainya. Kalau dulu mereka banyak bergantung kerja lebih masa, mungkin tak banyak. Antara RM80 hingga RM150 sebulan. Tapi besar bagi mereka. Besar maknanya bagi mereka. Kalaulah kita katakan tadi, kalau kita boleh bagi 1,000 atau 800 golongan pegawai-pegawai lain, tapi ketua bawahan sepatutnya ada kategori lain. Sekurang-kurang RM1,200 dan sebagainya. Untuk membela nasib mereka yang serba kekurangan itu. Di samping itu, saya kena percaya bahawa kerajaan mampu memberikan peruntukan ini sebab kerana kita sedar bahawa COVID-19 mungkin tidak berpanjangan, mungkin tahun depan habislah, tak tahulah. Tapi sekurang-kurangnya mereka dalam keadaan susah serba kekurangan mendapat pembelaan sewajarnya daripada kerajaan negeri. Yang ketiga, Datuk Yang Pertua, saya ingin menaik perhatian mengenai menaik taraf Kolej Quran Terengganu, kampus Cawangan Penggalang Gawi. Saya tak tahu, saya ingin dapat penjelasan kerajaan apakah benar yang dikatakan kerajaan akan menjadikan projek perumahan pegawai kastam di Penggalang Gawi untuk jadikan cawangan Kolej Quran Terengganu. Kalau inilah benar, bermakna seolah kerajaan negeri Terengganu tidak mahu meneruskan program menjadikan Tasik Kenyir sebagai tasik bebas cukai yang pertama di dunia. Dan sejak itu projek ini bertemukan, dan saya ingin menarik perhatian kepada ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar semasa membentang bajet kali pertama 2018, iaitu Yang Amat Menteri Besar menyebut pelancong yang hadir ke Tasik Kenyir pada 2017 seramai 817,000 orang. Dan tidak ada tempat-tempat lain yang kedatangan pelancong begitu ramai. Sama ada di Pulau Perhentian yang antara 200 hingga 250,000, Pulau Redang 250,000 hingga 300,000 setahun. Itu dalam keadaan bebas cukai belum siap. Ini bermakna pentingnya dibangunkan Tasik Kenyir dari segi industri pelancongan. Walaupun satu ketika rakan-rakan saya di sebelah sana menyatakan siapa nak pergi ke Ajin Tendang. Hari ini terdapat lebih kurang lebih daripada 80 houseboat di Tasik Kenyir, beberapa Tasik Kenyir, tapi tak cukup. Saya berjumpa dengan pengusaha yang mengatakan bahawa masa jumpa bulan 10 dulu, dia bulan 11 dah penuh, bulan 12 dah penuh. Dan saya tahulah, betulan bekas Menteri Besar yang berhormat Mat Razif cuma ada juga houseboat. Mungkin dah kata 2 dah sekarang ni. Yang terbaru Razna. Jadi mungkin terfaham begitu banyak. Promosi Mama? Ya? Promosi kan? Promosi. Okay. Sebab menggambarkan, kalau bekas Menteri Besar sendiri ada 2 tebok, houseboat, mana menggambarkan bahawa dia confident dengan kedatangan pelancong Tasik Kenyir. Kejar dia berapa putih? Kejar tak setiap habuk bini ramai. Awak begitu tanya kau. Amat Yang Pertua. Sebab Telemong ada juga tu saya tanya. Memang Telemong ada. Kita tahu. Bekas-bekas tabir kita 2 T ada. Nak tambah pula tu. Datuk Yang Pertua, kita percaya bahawa kedatangan pelancong Kenyir ini akan bertambah setiap masa. Sebab itulah saya rasa agak terkilan bila kerajaan negeri hanya memperuntukkan 4 juta dari peruntukan ini. Kata orang Terengganu kata nak leleh mana 4 juta ni. Patut buat banyak sikit, cepatkan projek itu supaya siap. Kerana sebenarnya kita mempunyai destinasi yang menarik. Sebab tu saya selalu sebut dari dulu, kalau Tasik Kenyir berada di luar negara, sudah lama dah dimajukan. Dan saya ucap terima kasihlah kerana antara wakil rakyat yang hari ini agak kerek sikit lah di Tasik Kenyir, iaitu Yang Berhormat kawasan Bukit Tunggal. Pak Kusu pun sana. Tahniah Yang Berhormat Bukit Tunggal. Nampaknya boleh tahan jugalah. Bila saya pergi tu? Cuba tarik saya ligak tengok. Sila. Sila. Oh, gini nak berlawan juga gini. Bila pergi ya? Pak Kusu baru ni? Ha? Pak Kusu baru ni? Kusuh apa pula? Tak apa lah. Tak ada kusuh-kusuh apa. Mana tu? Cakap benda reka-rekaan gitu orang dewan ni. Okey. Tak reka. Apa ni saya beritahu ke? Dah kusuh dah sikit, kusuh dah cuba sikit.
Ya bamak buat kusuh tak nak buah. Kusuh benda. Tak apa lah kita kabul Ada balik. kusuh-kusuh je. Betul balik alur limbak. Hai, macam mana ni? Apa teruskan. Pakai tembok kata gitu, kata rawa gitu. Dah yang bamak dah pernah pergi ni. 3 target pun bahan kata rawa kau. Dah pernah pergi dengan yang bamak ni. Tak kenyal. Nak pergi. dah. Kusuh tak buat. Dah tak apa. Saya Oh, kabul dah balik. masalah. Teruskan, Mak. Gitu. Saya kabul balik. Tak apa. Teruskan. Dah apa tu Bukit Tunggal, kusuhkan benda comel lah tu. Oh, Dia comel dah comel. Kalau dok kata dok lah kan nak pelawak. apa yang nak marah gitu Kalau mah? dia cakap Rakyat kenyal, kalau kenyal dia nak cakap marah dok. gitu mah. Apa hari naik angin gitu tak itu. Okey, teruskan. Dok cakap biar betul. Kalau dok kan saya cakap dok. Kalau you saya ngaku je. Tak benda apa pun. Dah apa. Saya Okey, kabul. okey. Okey. Pergi cerita lain. Kusuh cerita lain. Teruskan ya Mamat. Dan seterusnya. Daripada itu, saya juga rasa terkilan jugalah tentang peruntukan yang disediakan untuk pembangunan Bukit Besar. Iaitu Bandar Baru Bukit Besar disediakan 3 juta untuk pengambilan baik tanah, infrastruktur dan juga jalan. Jadi tak banyak sangat. Sedangkan kos baik tanah saya rasa di Bukit Besar antara lingkungan 405 hingga 500 ribu sekar. Dan kita perlu buat jalan sekurang-kurangnya 2 lorong atau 3 lorong sebelah. Dan infrastruktur lain. Kalau cakap 3 juta, tak urut tak betul. Saya harap kerajaan negeri kaji baliklah perkara ini. Saya nak ikat-ikat tak betul. Kelima tahniah juga pada Kerajaan Negeri Terengganu kerana akan membuka pusat jantung di Kuala Terengganu, iaitu di Terengganu Specialist Hospital pada tahun 2021. Hospital baru di Cukai Kemaman dengan pesisat 150 katil, pembesaran Kuantan Medical Center dan juga Kelang Medical Center dan perancang untuk pengambilalihan Tower Specialist Hospital. Tapi malangnya bagi saya, bahawa ini saya dapat maklumat bahawa Kerajaan Negeri mempunyai cadangan untuk menjual Kuantan Medical Center kepada pihak tertentu. Taklimat telah dipanggil dan akhirnya CEO KMC tak puas hati menentang penjualan ini, akhirnya beliau meletakkan jawatan. Jadi saya haraplah perkara ini dikaji oleh kerajaan kerana saya dimaklumkan lepas kita jual, nak sewa balik dengan kos yang lebih tinggi. Seterusnya, saya mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Terengganu kerana berjaya meletakkan Terengganu di tempat kedua terbaik keseluruhan purata penginapan bagi bulan September 2020. Tahniah kepada Yang Berhormat Alun Limbat Waris ni, Arifin Draman Adon Olimbat, kerana telah terpilih sebagai Malaysia Tourism Hero 2020. Kali kelak. Ahli kelak tak apa. Waris lagi ahli kelak lagi. Sebab itulah barangkali Duyung Marina Hotel dan Resort yang mungkin satu-satunya hotel dan resort Malaysia, mungkin juga kamar di Malaysia di dunia, yang berjaya melantik seorang ketua eksekutif syariah sesuai dengan slogan membangun bersama Islam Negeri Terengganu, iaitu dengan melantik Ustaz Zulhafiz bin Ahmad Zahid Al-Hafiz, Kemenangan 85-922 13-521. Lahir di Perak, di Sarawak, tapi orang tinggal di Perak, besar di Perak. Dan dengan dibayar gaji dan allowance sebanyak RM12,000 sebulan. Selain daripada itu, tugasnya hanya memberi takskirah 2 kali seminggu, setengah jam, lepas tu hilang. Dah ke mana? Dan lebih hebat lagi, Hotel Duyung Marina Resort ini, yang mungkin juga bagi saya satu-satunya hotel di Malaysia ataupun di dunia, dan keadaan COVID-19 ini membuang pekerja, mengecilkan jumlah pekerja, tetapi Duyung Marina dapat menambah pekerja baru. Sebab itu saya kata, inilah kehebatan Terengganu di musim COVID ini. Kerana sebagai contoh, pada bulan Julai 2020, seramai 17 orang pekerja baru diambil. September 2020, 10 orang. Oktober 2020, 2 orang. November 2020, 4 orang. Jumlah
pekerja baru Duyung Marina seramai 33 orang. Tahniah, dan keadaan COVID-19, hotel rugi teruk sangat tapi dapat ambil 33 pekerja baru. Ini kajang prihatin. Tahniah saya ucapkan. Selain itu, saya percaya bahawa kerajaan negeri, saya cadangkan sebenarnya, kerajaan negeri boleh menambah hasil pendapatan negeri di masa-masa akan datang dengan syarat kerajaan negeri bersedia berunding dengan kerajaan pusat supaya hak bertahan 307 dikembalikan ke Terengganu. Sebab ianya memang berada di Terengganu dan kita harap perundingan akan diteruskan, dan sehingga ini saya dimaklumkan kerajaan Pahang tidak mendapat apa-apa bayaran daripada pengeluaran minyak di Bertahan 307 kerana itu hak Terengganu. Dan saya mintalah Yang Menteri Besar ataupun semua EXCO atau diajak semua wakil rakyat DON 30 orang pergi jumpa PM untuk pastikan bahawa hak ini dipulangkan ke Terengganu untuk menambah hasil masuk negeri Terengganu, insya-Allah. Ya, betul. Di samping itu ada sedikit lagi, Ya. Yang Tua saya ringkas nak sebut, tu cakap ringkas dah ni. Lopak-lopak dah ni. Yang pertama mengenai ECRL. Saya nak tahu apakah isu yang berlaku menyebabkan kerajaan negeri mengarahkan projek pembinaan kereta api ECRL pengambilan tahap ini ditangguhkan buat sementara waktu. Kerana saya dimaklumkan kerajaan negeri ada mengeluarkan surat supaya kerja-kerja pembinaan, pengambil alihan pembawa tanah dan sebagainya ditangguhkan buat sementara waktu. Seterusnya, saya ingin bertanya kerajaan negeri mengenai kelulusan membalak tanah kerajaan di Mukim Teluk Kalung, iaitu di hadapan Tati sebelah rumah saya. Tahun 2002 dah ambil dah sekali. Akhirnya menyebabkan Dewan Chancellor Tati roboh diterbangkan oleh angin. Sebenarnya kawasan bukit berhadapan laut kita keluarkan kawasan balak kerana itu merupakan green belt ataupun buffer zone. Tapi telah dikeluarkan pada 2002. Sekarang ini dikeluarkan lagi lebih kurang 50 ekar. Di situ ada 3 tempat air terjun. Satu atas Bukit Kejar, satu depan Tati UC yang menjadi tempat driver lori berhenti mandi dan sebagainya, satu belakang rumah saya. Dulu saya berfikirlah depan belakang rumah saya ini kering kontang. Seterusnya, saya nak tahu juga bahawa saya dimaklumkan kerajaan negeri telah menjual warehouse chicken cottage di London dengan harga 722,000 pound sterling. Kalau dikira dengan lebih kurang RM5 lebih pada hampir 4 juta jualan ini. Dan saya dapat maklumat bahawa duit ini tidak dimasukkan dalam akaun chicken cottage. Saya harap kerajaan negeri menyiasat perkara ini. Dan akhirnya Tuan Pertua, saya juga ingin mendegur rakan-rakan kita. Yang terakhir, saya dapat maklumat dulu, saya tahu yang Pertua telah tegur mengenai peraturan berpakaian Dewan Negeri. Tuan Pertua telah tegur satu ketika dulu, tapi nampak tidak diindahkan. Jadi saya pasal sebut sekali lagi, saya mintalah. Saya ucap tahniah kepada Adung Batu Buruk, walaupun orang baru, tapi mengikut peraturan pakai baju Melayu bersongkok. Tapi ada dah kali EXCO ni lama-lama ni pakai serban. Jadi kita minta lah. Boleh nak pakai serban tu. Kalau pakai kita ubah peraturan Dewan. Boleh pakai serban, boleh pakai jubah, boleh pakai kepiah, boleh pakai tarbus. Dengan syarat pindaan. Ini teguran saya ni, cara baik ni. Mak Molek lah dia ni baik. Kalau dulu kasar lagi. Tak maaf Tuan. Terima kasih. Sekian, saya turut sama menyokong bajet yang disediakan oleh Yang Menteri Besar bagi tahun 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.